Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Khairun arsalallahu ilal alami kullihi basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah kita akan lihat hadis yang ke-9 bercerita tentang keberkatan sedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina rajulun bifalatin minal ardi fasami'a sautan fi sahabatin isqi hadiqa fulanin fatahalla dhalika as-sahaba fa'awragha ma'u fi harratin fa'idha sharajatun min tilka shiraj qad istaw'abat dhalika al-ma' kullahu fatataba'al ma' fa idza rajulun qa'imun fi hadiqati yuhawwilul ma' bimishati faqala lahu ya Abdullah masmaka qala fulanul ismun alladhi sami'a fi as-sahabah faqala lahu ya Abdullah lima tas'aluni an ismi faqala inni sami'tu sawtan fi as-sahabah alladhi hadha ma'u ويقول اسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها قال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang lelaki berada di satu tanah lapang, tiba-tiba dia mendengar suatu suara dalam seseorang lelaki berada di satu tanah, dia mendengar satu suara daripada awan. Siramlah kebun si fulan. Lalu awan itu beredar ke suatu arah, lantas menghujankan air di situ di kawasan berbatu. Keseluruhan air itu bertakung di satu saliran dan mula mengalir. Laki itu mengikori aliran air tersebut, lalu bertemu seorang laki yang sedang berdiri memasukkan air ke dalam kebunnya menggunakan cangkul. Dengan menanyakan kepada tuan kebun, wahai hamba Allah, apakah nama kamu? Tuan kebun memberitahu namanya yang sama yang didengarnya daripada awan. Tuan kebun itu bertanya, wahai hamba Allah, kenapa kamu bertanya tentang namaku? Dia menjawab, sesungguhnya aku telah mendengar satu suara daripada awan yang air ini turun darinya. Siramlah kebun si fulan dan nama kamulah yang disebutnya. Apakah yang kamu lakukan dalam kebun ini sehinggakan suara daripada awan menyuruh menyiram air di kebun kamu ini? Lalu dia menjawab, adapun bila kamu telah memberitahu demikian, maka aku pun terpaksa memberitahu bahawa sesungguhnya aku memerhatikan apa hasil daripada kebun ini. Lalu aku membahagikan kepada 3 bahagian. Satu bahagian, yakni 1/3 daripada hasil kebun ini aku segera sedekahkan. 1/3 lagi aku berikan kepada ahli keluargaku untuk makan. Dan 1/3 lagi aku gunakan untuk keperluan kebun ini dikembalikan. Hadis riwayat Muslim. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan bercerita tentang keberkatan di dalam sedekah. Di antara keberkatan yang kita boleh faham dalam konteks
hadis ini adalah keberkatan itu bertambahnya kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita. Apakah perkara yang menyebabkan seseorang itu mendapat keberkatan, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam hidupnya? Iaitu kerana salah satunya adalah kerana amalan sedekah tu tadi. Baik, kalau kita bercerita tentang keberkatan ni tuan-tuan rahmati Allah, mungkin selalu dah kita dengar berkaitan keberkatan. Di antara keberkatan yang Allah sebut di dalam Al-Quran adalah, di antaranya adalah tanah yang berkat, tempat yang berkat, nama yang barakah, harta yang barakah, macam-macam, makanan yang barakah. Semuanya Allah sebut dalam Al-Quran. Contoh tanah yang barakah ni apa dia? Contohnya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, tanah-tanah yang diberkati. Makna kata kalau tanah yang diberkati, makna kata maksudnya di situ adalah tempat-tempat yang bertambahnya kebaikan tanpa henti. Kebaikan di sana, adanya kebaikan di sana tanpa henti. Satu. Kalau makanan yang berkat tu maksud apa? Makanan tu kalau orang makan dia jadi baik. Makan makanan tu menyihatkan tubuh badan. Allah sebut macam-macam makanan di dalam Al-Quran. Contohnya buah anggur, buah kurma, buah tin, buah zaitun. Itu semuanya makanan-makanan yang diberkati. Siapa makan dia boleh jadi sihat. Siapa yang makan bertambah kebaikan dalam makanan itu tadi. Itu maksud keberkatan. Sebab tu kalau kita nak tahu makanan kita ni berkat ke tak, salah satunya dia menambahkan kebaikan ke kesihatan ataupun nambah penyakit. Tu bahaya, kita boleh cek balik. Wallahu alam. Tapi yang itu yang dimaksudkan dengan barakah tu tadi. Begitu juga dengan nama yang barakah. Ada satu nama barakah, sampai bila-bila hinggalah akhir zaman nama ni akan digunakan, iaitu kita panggil Muhammad. Wa rafa'na laka dzikra. Sentiasa disebut nama ni sampai hari kiamat. Siapa janji? Allah janji. Barakahnya nama ni. Sebelum ada nama ni, sebelum ni umat-umat lain tak pernah guna nama ni, yang kita panggil Ahmad, Muhammad ni. Tak ada satu makhluk pun sebelum umat Nabi Muhammad yang menggunakan perkataan Muhammad. Hanya bila lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selepas itu digunakan nama-nama ni sehinggalah hari kiamat. Bahkan nama ini akan terus diagungkan sehingga hari kiamat melalui laungan azan tu tadi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nampak? Kita panggil barakah dia nama ni. Begitu juga kita kata yang dikatakan barakah. Mana kata barakah tu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan yang berterusan, yang kekal. Tu kita panggil barakah. Sebab tu harta yang barakah ni kita panggil harta yang bertambah baik, kemudian digunakan pada jalan yang baik. Tu barakah. Kalaulah andai kata esok kita meninggal, harta yang kita ada tu, anak cucu cicit kita, waris-waris kita akan gunakan untuk kebaikan. Sebab ada orang dia ada harta, lah kali hartanya digunakan pada jalan yang salah. Anak-anak dia, waris-waris dia gunakan harta itu untuk berfoya-foya. Maka rugilah ketika itu seseorang itu yang memiliki harta, kemudian warisnya menggunakan hartanya untuk jalan kemaksiatan ataupun jalan benda-benda yang tak memberi manfaat. Tak beri manfaat, tak maksiat pun, tapi tak ada manfaat. Kita dalam kubur tak dapat pahala pun. Nabi kata orang macam ni mandul, walaupun ada anak tapi mandul. Sebab apa? Anak tak beri manfaat kepada dia. Dia ada anak tapi anak tak boleh nak doakan dia. Dia ada anak tapi anak dia tak boleh bagi pahala kat dia di dalam kubur. Kita panggil orang seperti ni seolah mandul. Orang mandul dia tak ada anak. Tapi orang yang ada anak tapi anak tak boleh bagi manfaat pada hidup dia, dia tak boleh tumpang senang untuk, daripada anak dia, dia tak boleh tumpang rezeki anak dia, dia tak boleh tumpang kebaikan yang ada pada anak dia. Kita panggil orang ni mandul. La haula wala quwata illa billah.
Moga-moga Allah jauhkan kita daripada perkara ini. Baik, apakah amalan orang ni tuan-tuan dirahmati Allah, sehingga kan nama dia disebut, kemudian dia mendengar, ada seorang lelaki dia mendengar, seorang lelaki soleh ni dia mendengar, diperintahkan awan itu untuk mengalirkan air ke kebun si fulan ni, disebut namanya dengan jelas, sehinggalah orang ni bertemu dengan orang tu yang sedang menguruskan kebun dia. Ini kita panggil barakah yang Allah ingin berikan kepada si fulan ni. Apa amalan dia? Dia bahagikan harta dia untuk 3 bahagian. Bukan sekadar untuk ahli keluarga dia, bukan sekadar untuk keuntungan modal untuk dia punya kebun sahaja, tetapi dia bahagikan juga untuk sedekah. Bahagian keuntungan daripada hasil dia sedekahkan kepada orang fakir, miskin, anak yatim, dan kepada orang yang memerlukan. Ini bermakna tuan-tuan yang dirahmati Allah, kaedah yang dilakukan ini merupakan amalan yang sangat-sangat hebat, sehingga kan langit awan membawa air untuk memberkati tempat tersebut, menurunkan hujan untuk menyuburkan tanaman tersebut. Ini merupakan sesuatu peristiwa yang sangat luar biasa, yang jarang berlaku di mana-mana. Tetapi apabila seseorang itu dia tahu tentang perkara ini, maka ketika itu berita gembira kepada lelaki yang soleh ini, kerana amalan dia telah menyebabkan makhluk yang lain pun tunduk kepada si fulan ni tadi. Dia tak sebut nama si fulan ni siapa, tetapi dikhabarkan cerita ini daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik tuan-tuan dirahmati Allah, kita lihat keterangan dia. Betapa besar keberkatan hasil daripada menginfakkan hanya 1/3 daripada hasil kebun atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga disediakan pengurusan siraman untuk kebunnya dengan cara ghaib. Nampak? Ini kita panggil jundum minas sama, pertolongan Allah daripada langit tanpa kita sedari. Kita kena ingat, kita duduk dekat atas muka bumi ini bukan kita sahaja, kita ada makhluk-makhluk yang lain. Dan kita kena ingat, Allah selalu sebut tentang makhluk-makhluk yang lain ini dalam Al-Quran, seolah-olah makhluk ini bernyawa dan kita perlu layani ini seperti macam mana kita layani sesama manusia. Kita lihat binatang, dia juga makhluk yang hidup. Kita lihat pokok, dia pun makhluk yang hidup. Kita lihat langit, langit tu pun kita kena layan dia seperti makhluk seperti kita. Sebab tu Allah menggunakan, bila Allah bercerita tentang langit dan bumi, pokok-pokok, buah-buahan, seolah-olah Allah nak suruh kita layan dia. Itu sebab kalau kita tengok di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, ada seorang guru dia ahli sufi. Dia suka bercakap dengan pokok-pokok, sebab dia faham tentang ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tu nak bagi tahu pokok ni pun makhluk Allah, seolah-olah kita kena berbicara dengan dia, bercakap dengan dia. Habis lepas ni balik sembang dengan pokok, nanti orang kata orang gila pula kan, menong pula kita kan. Tapi sebenarnya seolah-olahnya begitu tuan-tuan dan dirahmati Allah. Kita perlu berbicara dengan makhluk-makhluk ini. Contoh, kalau kita ada kebun kita ni kurang subur dan sebagainya, sembang dengan langit, wahai langit, wahai awan, mailah datang sini, siramlah pokok-pokok ni. Contoh, seolah-olah kita kena berbicara macam tu, pujuk dia, cakap dengan pokok, hidup elok-elok ya, tumbuhkan buah ya. Seolah-olah kita kena berbicara seperti itu. Tapi salah satu amalan yang menyebabkan seseorang itu mendapat bantuan daripada apa? Bantuan ghaib ni, pertolongan Allah dalam keadaan dia tak nampak, tak sedar ni, di antaranya amalan sedekah tu tadi. Amalan sedekah ni membuka pintu ghaib daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kisah ini adalah salah satu contoh yang jelas kepada kita mengenai kenyataan yang terdapat di dalam hadis sebelum ini, bahawa sedekah tidak mengurangkan harta, iaitu dengan menyedekahkan 1/3 daripada hasil kebun, dia mendapat persediaan untuk menghasilkan buah kali 2
untuk seluruh kebunnya. Mana kata dia mendapat 2 kali lipat daripada hasil yang telah diinfakkan 1/3 daripada hasil kebunnya itu tadi. Maka benarlah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berkurangnya naqasat sadaqatun min malin, tidak berkurangnya sedekah yang kita keluarkan itu daripada harta kita. Mana kata kalau kita keluarkan harta, Nabi kata takkan berkurang harta kita, bahkan akan bertambah berlipat-lipat kali ganda. Sebelum ni kita bercerita tentang bagaimana malaikat, ada 2 orang malaikat yang setiap paginya akan berdoa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, gantikanlah segera orang yang mengeluarkan harta dia. Nampak? Malaikat setiap hari tanpa henti mendoakan orang ini supaya hartanya digantikan, dilipat kali gandakan. Jadi buat apa kita nak takut kalau kita bersedekah? Takkan berkurang sedikit pun daripada harta kita ketika kita mengeluarkan bahagian harta kita. Yang menjadi masalah, orang kita ni dia takut sebab apa? Dia takut kalau dia sedekah nanti harta dia berkurang. Dia takut kalau dia bagi nanti dia boleh dapat apa? Nampak? Orang kita dia kena macam tu. Kalau saya bagi, saya dapat apa? Dia akan tanya. Itu jadi masalah yang menyebabkan penghalang kepada seseorang itu untuk mendapatkan kebaikan ataupun pertolongan ghaib ni. Dan kita dah sebut dah banyak sebelum ni, ghaib tu macam mana? Bukan sekadar dilipat kali gandakan harta tersebut melalui macam-macam cara yang Allah nak berikan. Dalam masa yang sama yang dikatakan cara ghaib tu juga Allah berikan pertolongan secara ghaib. Pertolongan daripada Allah tu dalam keadaan kita tak sangka-sangka. Kalau berlakunya satu-satu musibah yang menyebabkan seseorang itu tak tahu macam mana nak tolong, minta tolong orang, semua orang tak mau tolong. Tuan Haji tak boleh tolong. Lain-lain kali kita pun berserah pada Allah. Ketika itu kita akan bertawassul. Ya Allah, kalau amalan sedekah aku sebelum ni Engkau terima, ya Allah, Kau bantulah aku. Nampak? Ketika itu serta merta dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu boleh melepaskan dirinya daripada musibah dan bala. Dan benda ni kita dah cerita dah sebelum ni tentang keutamaan sedekah yang boleh mengangkat bala daripada seseorang itu. Baik, kemudian daripada hadis ini juga dapat satu lagi pengajaran yang baik. Pengajaran itu adalah sangat besar faedah jika kita tentukan jumlah daripada pada pendapatan kita untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah set dah, bulan ni berapa banyak aku nak bagi, bulan depan berapa banyak pula aku nak bagi. Kalau boleh aku nak bagi banyak sikit lah. Nampak? Salah satu pengajaran yang diajar dalam hadis ni, kita tentukan berapa banyak kita nak bagi, kat siapa pula kita nak bagi. Sebelum harta tu dikeluarkan pada 30 hari bulan 30 hari bulan 30 pula 30 hari bulan 8 contoh, tiap tarikh tu aku akan keluarkan. Lepas tu dengan siapa pula aku nak bagi? A, B, C. Dah tulis dah, tuan-tuan dirahmati Allah. Ada, supaya niat tu dah sampai sebelum sedekah tu diberikan. Sebelum kita berikan sedekah tu sampai pada orang tu, tapi niat baik kita tu dah sampai dulu dah. Itu penting. Merancang di dalam sedekah kita. Pagi ni aku nak bagi kat siapa? Dah check dah. Aku nak bagi kat Cik Ros satu, aku nak bagi kat Ustaz Ahmad sikit, kat Haji Husin sikit. Semua dah tulis dah. Dah tulis dah nama siapa, berapa banyak aku nak bagi. Contoh, kepada siapa makanan ni aku nak bagi. Nasi lemak ni aku nak bagi kat siapa? Bagus. Sebab saya jumpa orang macam ni, tuan-tuan dirahmati Allah. Hari Jumaat 250 bungkus nasi lemak tersedia dah. Tak pernah miss setiap hari Jumaat. Hebat orang ni, tuan-tuan dirahmati Allah. Kan? Dia dah sedia nasi ayam kukus,
250 dah set dah. Ada orang saya jumpa tuan-tuan, dia dah set dah tahun ni berapa banyak zakat dia nak keluarkan. Dia target zakat dia 25,000 dia target. Mana kata agak-agak pendapatan dia berapa banyak. Zakat dia 25,000. Zakat dia 30,000, 500,000, 1 juta pun ada. Oh dahsyat ni, orang ni hebat. Dia dah target dah, tahun ni dia nak keluarkan zakat 1 juta. Agak-agak pendapatan dia setahun tu berapa banyak, berjuta-juta. Dia dah set dah tahun ni berapa banyak. Sebab tu orang-orang macam ni dijanjikan bahawasanya tak berkurang hartanya, akan dilipat kali gandakan. Sebab dia dah set dah. Dan kepada siapa pula dia nak bagi tu, dia dah tulis dah. Pusat Tahfiz Al-Barakah, Pusat Pendidikan Al-Barakah. Dia dah set dah. Jadi penonton yang dirahmati Allah, penonton-penonton yang di rumah, bolehlah buat kaedah ni yang diajarkan Nabi, diajarkan oleh hadis ni tadi. Salah satu amalan yang sangat mujarab untuk menambahkan harta yang barakah ni, yang boleh menambahkan kebaikan. Kita jangan bila ada harta kita kedekut. Esok harta itu akan menjadi tuan kepada kita. Bukan kita jadi tuan kepada dia, dia jadi tuan pada kita. Kita pula nak kena ikut follow dia, sehingga akan merugikan umur kita, menghabiskan umur kita semata-mata untuk mengikut harta tu tadi. Jadi tak berkat lah. Orang yang duduk di bawah harta tu, maksud dia apa? Dia terpaksa jadi budak ataupun hamba kepada harta tu tadi. Bila dia dah jadi hamba kepada harta, ibadah dia rosak, ibadah zikir dia rosak, ibadah solat dia rosak, semua rosak. Umur dia pun habis tang situ saja. Ketika ini orang seperti ini jadi rugi. Tiada lagi keberkatan dalam umur dia, tiada keberkatan pada hartanya dah. Kerana apa? Dia telah menjadi budak ataupun permainan harta tu tadi. Sebab tu kita diajar untuk menjadi tuan kepada harta. Kita yang urus harta tersebut, dan kita boleh kawal harta tu tadi. Dan tidak ada sedikit pun perasaan di dalam hati kita cinta kepada harta tu, melainkan semata-mata kita uruskan di tangan sahaja. Kita belajarlah daripada orang dahulu. Sahabat-sahabat Nabi dulu kaya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sayyidina Umar, Abdul Rahman bin Auf, bila dia dapat cerita, dapat tahu yang dia masuk syurga lambat sedikit, malam tu dia bagi tahu Nabi, "Ya Rasulullah, aku dengar cerita tadi, Atamika kata teman ni masuk syurga lambat." Jadi teman pun takutlah. Jadi nak jadi ceritanya, malam ni adalah keuntungan teman. Ada 100 ekor unta dan beberapa kantung emas, keuntungan daripada hasil jualan minggu ini. Jadi aku sedekahkan kepada fakir-fakir miskin, dan aku wakafkan untuk agama Islam, supaya dengan sedekah ni menyebabkan aku cepat, hisap aku tu cepat. Sebab aku dengar hisap aku jadi lambat, aku lambat masuk syurga. Jadi aku sedekahkan supaya cepat sikit masuk syurga. Nampak tuan-tuan dirahmati Allah. Walaupun mereka kaya tuan-tuan, tapi dia berkuasa terhadap hartanya. Orang yang bakhil, harta berkuasa pada dia, berbeza tu. Tetapi orang yang kuat sedekah ni, tanda dia yang berkuasa kepada harta tersebut. Satu. Yang kedua, kaya-kaya mereka tuan-tuan, iman dan ibadah mereka bertambah. Kalau hari ni bertambah 100 ekor unta, amalan mereka pun bertambah. Kita ni beza tuan-tuan dirahmati Allah. Harta bertambah, amalan habis. Itu cabaran kita, cabaran. Bukanlah satu kehinaan, tetapi cabaran untuk kita macam mana nak memastikan kalau harta aku bertambah, amal ibadah aku bertambah. Itu adalah cabaran kita. Kemudian
Pengalaman pun memberitahu kita bahawa jika seorang itu membuat keputusan bahawa sekian-sekian banyak jumlah yang wang yang akan dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pada masa akan datang dia akan sentiasa mendapat peluang untuk menginfakkan hartanya di tempat-tempat kebajikan dan kebaikan. Jika kita fikirkan bahawa apabila datang keperluan kebajikan barulah akan difikirkan, maka pertama sekali dalam keadaan sedemikian sangat sedikit difahami bahawa itu adalah peluang kebajikan. Malah setiap peluang yang datang, maka nafsu dan syaitan akan membisikkan bahawa ini bukanlah infak kebajikan yang diperlukan. Dan jika datang keperluan kebajikan yang penting, yang memang jelas nampak kebaikan dengan menginfakkan harta padanya, maka pada kebanyakan masa kita pula tidak mempunyai wang. Nampak? Maksud pengarang hadis ni dia bagi tahu, kita perlu buat set dah awal-awal. Berapa tarikh aku nak infak, dengan siapa aku nak infak. Kerana apa? Perlunya kita buat macam tu. Kalau kita tunggu peluang datang baru kita nak infak, belum tentu kita boleh infak, tuan-tuan rahmati Allah. Tetapi yang perlu kita buat adalah wujudkan peluang tu tadi. Bukan menunggu peluang, tetapi wujudkan peluang itu untuk kita memberi infak. Jangan tunggu ada masa baru nak infak, ada harta baru nak infak. Salah tu. Tetapi infaklah dulu, sedekahlah dulu. Cari masa untuk sedekah, bukan tunggu masa. Beza tu. Orang yang tunggu masa, dia tengok ada orang fakir baru dia bagi. Tak ada orang fakir, bulan tu tak bagi. Al-barakah dah banyak orang bagi, tak payah bagi lah. Nampak? Al-barakah dah banyak orang bagi, tak payahlah. Dia cakap macam tu. Beza dengan orang, aku nak bagi tiap-tiap bulan untuk al-barakah. Beza tu. Orang yang cakap tiap-tiap bulan aku nak bagi ke al-barakah, tiap-tiap pagi aku nak masukkan dalam tabung, berbeza dengan orang yang tunggulah hari Jumaat baru aku bagi. Beza tu. Tunggu hari Jumaat tu seminggu lagi. Tapi kalau orang yang tiap-tiap kali aku pergi datang masjid aku nak bagi, kan beza tu. Jadi orang yang mencipta peluang dengan orang yang menunggu peluang, dua orang yang berbeza. Dan kalau tuan-tuan tengok kehidupan dua orang ni, kita akan lihat dua perbezaan dalam hidup dia. Orang yang menunggu peluang sampai-sampai bila-bila dia takkan berjaya. Minggu depan lah aku puasa, minggu depan lah puasa. Kenapa tak hari ni puasa? Tak apalah, sat lagi lah. Lepas tengok TV baru mengaji. Biar memang tak mengaji. Selagi aku tak mengaji, aku takkan tengok TV. Baru betul. Kita kena set macam tu. Orang macam ni dia akan berjaya. Tapi kalau orang tu dia tunggu baru dia nak buat, habis. Tak apa, tunggu kat masjid, kat surau nantilah baru aku mengaji. Memang tak mengaji. Sampai surau jumpa Abang Din. Sembang pula dengan Abang Din. Dah lala kali tak mengaji. Nampak? Kat rumah lagi dah kena mengaji. Nanti sampai di surau sambung. Macam tu. Baru betul. Begitulah dengan sedekah, tuan-tuan dirahmati Allah. Sedekah je dulu kat mana kita ada. Tiap-tiap hari aku akan sedekah. Kalau tak masjid, kat luar cari orang miskin. Setiap hari dia je dah set dah. Beza dengan orang kata tak apa, tunggu hari Jumaat lah, ambil keberkatan hari Jumaat baru aku sedekah. Beza tu. Tak payah tunggu hari Jumaat. Tiap-tiap hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, cukup seminggu. Tak boleh bagi banyak, sedikit. Tak boleh bagi sedikit, bagi banyak. Okey, boleh? Okey, baik. Kemudian, jika wang ada, sekalipun keperluan kita sendiri akan terbayang-bayang di mata sehingga hati ingin menginfakkan sesedikit yang mungkin untuk kebajikan itu. Jika di awal bulan lagi semasa menerima wang gaji, satu bahagian telah disimpan berasingan ataupun setiap hari kita telah letakkan di dalam tabung satu jumlah yang tertentu daripada pendapatan perniagaan dengan niat bahawa ini adalah hanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, maka apabila tiba masa untuk menginfakkan, hati tidak akan berasa sempit kerana jumlah itu memang kita kena infakkannya di dalam apa-apa keadaan pun.
Ini adalah satu resepi yang sangat mujarab. Hati sesiapa yang inginkan, cubalah untuk beberapa hari dan tengoklah sendiri natijah. Jadi ada setengah orang, dia buat macam mana? Dia ambil tabung, dia letak kat rumah dia. Saya ingat lagi waktu saya zaman susah dulu, mula-mula arwah ayah saya meninggal, pakcik-pakcik saya, kawan-kawan ayah saya ni, dia selalu ziarah kami sampailah dia meninggal dunia. Saya takkan lupa kebaikan dia. Salah satu kebaikan dia, tuan-tuan dirahmati Allah, dia bagi tahu ahli keluarga dia, dia suruh dia letak tabung. Tiap-tiap hujung tahun, hujung tahun pula, hujung bulan, 2 bulan macam tu lah, selalu sebulan 2 bulan lah. Mak saya cerita kat saya dan saya lihat sendiri. Pakcik ni, saya lupa dah nama pakcik ni, tapi dia sediakan satu tabung, dia memang dia letak. Dia suruh ada ahli keluarga dia letak, ni kita nak bagi dekat siapa ni, siapa nama orang tu, siapa orang tu, dia dah bagi tahu dah, dia letak. Tiap-tiap sebulan 2 bulan dia akan datang, dia bawa, ni daripada kami ahli keluarga. Tu amalan dia. Dan salah satu amalan yang mujarab untuk sedekah dengan penuh hati yang kuat, tuan-tuan dirahmati Allah, dengan penuh keikhlasan, salah satu amalan dia ni yang diajarkan oleh pengarang kitab ni. Letak satu tabung, setiap hari kita letak kat tabung. Tak payah tabung Al-Barakah ni, tak payah. Nak Al-Barakah ni pun bagus juga. Kita letak dekat dalam bilik kita, dalam rumah kita ada satu tabung, kita letak setiap hari. Memang ini aku nak letak untuk jalan Allah, jalan Allah, jalan Allah. Contoh, letak. Cukup hujung bulan dah terkumpul, setiap hari kita letak tu, supaya tidak miss amalan tu tadi setiap hari, dan mendapat keberkatan dan mendapat doa daripada malaikat tadi. Habis cukup hujung bulan, kita berikan kepada orang yang kita dah tulis tu. Kita dah tulis nama dah. Okey, bulan ni untuk siapa, bulan kedua untuk siapa, bulan ketiga untuk siapa, kita dah tulis dah. Untuk 1 tahun ni aku dah tulis dah siapa yang aku akan berikan. Setiap hari aku sedekah tu tadi. Sebab ada orang dia tunggu nampak orang tu baru dia sedekah. Dia nampak orang ni baru dia sedekah. Tak. Yang bagus, yang paling mujarab dan amalan terbaik, amalan tu boleh membina keikhlasan dalam bersedekah tu, salah satunya amalan yang kita sebutkan ni tadi. Kita dah sediakan tabung dekat kedai tu RM2, RM4, RM6, ada RM5, yang besar tu ada. Yang besar ni ada, besar ni ada, besar ni ada. Tuan-tuan boleh pilih. Kan? Baik. Ini adalah amalan yang sangat mujarab untuk menambahkan, menguatkan hati kita dan memberikan kepuasan di dalam sedekah tu tadi. Yang terakhir, Hazrat Abu Wa'il rahimahullahu ta'ala berkata bahawa saya telah diutuskan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Bani Quraizah dengan memberikan pesan agar apabila saya tiba di sana, hendaklah saya beramal dengan amalan yang pernah dilakukan oleh seorang yang soleh dalam kalangan Bani Israel, iaitu 1/3 pendapatannya saya sedekahkan, 1/3 ditinggalkan di sana dan 1/3 dibawa pulang kepada beliau. Daripada kisah ini dapat kita ketahui bahawa para sahabat pun ada beramal dengan kaedah ini. Masya Allah. Ini adalah salah satu amalan-amalan yang boleh mendatangkan keberkatan di dalam hidup kita. Kalau kita beli markatan, contoh kita beli sarapan pagi, kita beli 2 bahagian ataupun 3 bahagian, satu untuk kita, satu untuk ahli keluarga, satu lagi untuk kita sedekah pada orang. Sarapan pagi pun boleh buat macam tu juga. Makan tengah hari, kita ni duduk seorang-seorang, tapi kita ada jiran, kita buat bagi 2, beli 2, satu untuk kita, satu untuk jiran kita. Tapi pesan awal-awal kat jiran, tak payah masak dah, saya nak bagi sedekah, contoh beritahu awal pun boleh juga. Semasa kita tengah kita berada di Al-Barakah ni pun boleh juga. Kita boleh buat kaedah yang sama. Mana kata kita bahagikan itu, mana kata tak rugilah. Kalaulah 1/3 untuk diri kita, ahli keluarga kita, 1/3 untuk modal jualan tu tadi, 1/3 untuk sedekah, mana kata jualan tu masih berjalan, sedekah pun berjalan, ahli keluarga kita pun tak adalah meminta-minta pada orang lain. Mana kata ahli keluarga pun ada rezekinya daripada hasil usaha tu tadi. Baik. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Moga-moga amalan ini mendatangkan keberkatan dan membuka ruang kepada kita untuk menjadi orang yang kuat bersedekah dan menambahkan keberkatan dalam hidup kita. Jadi kurang lebih saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.